الفراش تلامع في الشمس مثل الدرر مع الله والطير تغدو خماصا وتنعم بالرزق منذ البكر مع الله في سير وحش الفلات بهدي الغرائز تقضي الوطر مع الله ينفخ من روحه على حمأ فيكون البشر مع الله ما اختلجت نطفة بروح خفي وما در مع الله فيما سيذرأ من نفوس وفيما مضى واندثر مع الله ما اختلفت في الأنام طبائع أنثاهم والذكر مع الله ما افترقت في الورى لغاهم وألوانهم والصور مع الله نوع أشكالهم وخص أناملهم بالأثر مع الله ميز أذواقهم فكل له في هواه نظر مع الله في سبر كنه الوجود وروح الحياة وسر القدر مع الله في عالم المدركات وفي الغيب من كائنات أخر مع الله فيما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tulis dekat ruangan komen. Kelas kita pada pada malam ini clear ke tak clear? Tulis dekat ruangan komen. Jadi yang pertama sekali, hari ni malam ni tuan-tuan, gambar saya tiba-tiba tak berapa nak clear. Ya, biasa clear. Malam ni dia tak clear tuan-tuan. Jadi yang pertama sekali, tulis dekat ruangan komen kelas kita pada malam ini clear ke tak clear, jelas ke tak jelas, dengar ke tak dengar tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Jadi alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali, gambar saya tak berapa nak cantik pada malam ini. Jadi saya doakan semoga semuanya diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah ya. Hari ini kita akan bersiaran ya. Dan kita akan bincang berkenaan dengan tajuk isim tunjuk tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi malam ni ada masalah teknikal sedikit. Sebab dah lama saya tak online melalui Facebook tuan-tuan. Ya. Malam ni baru nak cuba balik online melalui Facebook tuan-tuan. Ya. Jadi insyaAllah kita doakan semoga perjalanan kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Ya. Jadi yang pertama sekali saya nak tuan-tuan share. Saya nak tuan-tuan share video dahulu tuan-tuan. Ya. Saya nak tuan-tuan share video saya, insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain dapat manfaat daripada kelas kita pada malam ini, insya-Allah. Baik.
Jadi alhamdulillah kita doakan semoga perjalanan kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar walaupun muka saya macam nampak tak nampak tuan-tuan. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak pada malam ini yang pertama insya-Allah ya. Okey, baik tuan-tuan. Jadi alhamdulillah insya-Allah kita akan mulakan sekejap sahaja lagi. Sementara tuan-tuan boleh share dahulu video kelas kita pada malam ini. Mudah-mudahan kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar insya-Allah tuan-tuan ya. Okey. Jadi tuan-tuan sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah hari ini, malam ini kita akan fokus kepada tajuk isim tunjuk yang berada dalam Al-Quran tuan-tuan, insya-Allah ya. Okey, baik, saya mulakan kelas kita pada malam ini seperti biasa insya-Allah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulakan dahulu pertemuan kita pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa khabar semua pada malam ini tuan-tuan? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Yang pertama sekali sebelum saya mulakan kelas saya pada malam ini tuan-tuan, saya nak tuan-tuan komen dahulu. Saya nak tuan-tuan komen dahulu pada malam ini. Tuan-tuan semua daripada mana? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Malam ni tuan-tuan daripada mana? Tulis dulu dekat ruangan komen sebelum saya mulakan kelas kita pada malam ini insya-Allah. Malam ni ringkas-ringkas saja. Santai-santai saja pada malam ini insya-Allah tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Tuan-tuan daripada mana? Dah join kelas saya ke belum tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Sementara saya share tuan-tuan, kelas kita tuan-tuan dekat sahabat-sahabat yang lain tuan-tuan. Ya. Jadi tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Tuan-tuan daripada mana? Ya. Baik, jadi alhamdulillah. Insya-Allah pada malam ini fokus utama kita, tajuk yang kita nak fokuskan pada malam ini ialah isim tunjuk ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil dia isim isyarah. Isim isyarah tuan-tuan ya. Okey, alhamdulillah. Ada yang daripada Singapura, Kak Ratna, Kak Raihana daripada Bangi, alhamdulillah. Daripada Kak Maslizah daripada Singapura, Kak Aisyah daripada Batu Pahat. Masya-Allah. Jauh-jauh ni. Alhamdulillah. Buat masa ni oleh kerana PKP tuan-tuan, antara nikmat PKP tuan-tuan, kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Baik, saya mulakan kelas kita pada malam ini. Insya-Allah malam ni saya akan bahaskan daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah saya akan paparkan dekat skrin kita supaya tuan-tuan boleh nampak apa yang kita nak bahaskan pada malam ini insya-Allah. Baik, sekarang saya nak tuan-tuan tengok ayat Quran kita. Ayat Quran kita tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan. Waktu ni lah dia nak susah tuan-tuan ya. Okey, sekarang tuan-tuan tengok. Kita nak bahaskan pada malam ini ayat yang ke berapa ni tuan-tuan? Ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah ayat yang kedua tuan-tuan. Ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah. Baik.
Sekarang tuan-tuan baca sama-sama. Tuan-tuan baca sama-sama, tengok dekat depan. Tengok dekat depan ayat kita, saya nak fokus ayat yang kedua sahaja. Kita akan mulakan daripada bismillah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan ya. Okey, sama-sama kita baca pada malam ni tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca tuan-tuan. Tulis dekat baca tuan-tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sila tuan-tuan. Baik, kita akan mula daripada Alif Lam Mim tuan-tuan ya. Kita baca sama-sama tuan-tuan. Alif Lam Mim. Sila. Baik, ahsantum. Okey, sekarang kita masuk tuan-tuan. Tarik nafas tuan-tuan. Zalikal kitabu la raiba fih. Boleh wakaf dekat fih ataupun dekat raib tuan-tuan ya. Kita wakaf dekat fih tuan-tuan. Sila. Baik, ahsantum ya. Okey. Sekarang tuan-tuan kita terus sambung hudan tuan-tuan ya. Terus sambung hudan tuan-tuan ya. Hudan lil muttaqin. Sila. Ahsantum ya. Okey. Sadaqallahul azim. Pendek saja pada malam ni tuan-tuan ya. Jadi malam ni perbincangan ringkas, perbincangan santai, perbincangan kita akan fokuskan pada apa yang kita nak bincangkan sahaja ya. Baik. Jadi malam ini ayat yang kedua. Itu fokus utama kita pada malam ini tuan-tuan ya. Jadi saya nak tuan-tuan tengok pada malam ini apa yang ada pada ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah. Tengok tuan-tuan. Tengok tuan-tuan ya. Ayat kita pada malam ini perkataan yang pertama. Yang tuan-tuan baca ni. Ini antara ayat yang popular yang tuan-tuan baca. Ya. Sekarang tuan-tuan baca tu tuan-tuan faham ke tidak maknanya. Jadi sekarang saya nak tunjuk maknanya. Jadi tuan-tuan tengok pada malam ini. Zalika. Yang kita sebut zalika. Zalika itu terjemahannya ialah itulah. Itu satu patah perkataan. Ya. Kemudian yang kedua tuan-tuan ialah al-kitabu. Al-kitabu terjemahannya ialah kitab. Kitab tu al-kitab, kitab lah. Ya? Tapi yang dimaksudkan yang sebenarnya al-kitab dekat sini ialah Al-Quran. Maka tuan-tuan faham. Itulah Al-Quran. Jadi zalikal kitab, itulah Al-Quran. Yang ni kita panggil dia terjemahan perkata. Ya? Baik, kemudian. Ada perkataan la tuan-tuan. La ini satu kalimah, satu perkataan dalam bahasa Arab, terjemahannya ialah tiada. La, tiada. Kemudian kita ada perkataan raiba. Raiba satu patah perkataan, terjemahannya ialah keraguan. Ya. Jadi la raiba, tiada keraguan. Ya. Kemudian tuan-tuan, tengok lagi. Kalimah fihi. Fihi. Jadi tuan-tuan kena beri perhatian dekat sini. Fihi ada dua kalimah. Ada dua patah perkataan. Ya. Jadi dekat sini ada dua makna yang perlu kita faham. Yang pertama apa? Fi, huruf fa dan juga ya. Terjemahannya ialah di dalam. Ya. Terjemahannya ialah di dalam. Kemudian kita ada perkataan hi. Hi tuan-tuan. Terjemahannya ialah nya. Maka fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Fi itu di dalam. Hi ialah nya. Okey, selesai. Kemudian kita ada perkataan huda. Huda tuan-tuan. Ini satu kalimah. Ini satu kalimah tuan-tuan. Terjemahannya ialah petunjuk. Ya. Huda terjemahannya ialah petunjuk. Kemudian kita ada perkataan li. Li saja tuan-tuan. Jangan kata lil muttaqin.
Li sahaja terjemahannya bagi. Sebab kalimah lil muttaqina ini nampak saja macam satu kalimah. Sebenarnya ada dua kalimah, ada dua patah perkataan, ada dua makna di sini. Yang pertama li bagi, yang kedua ialah al-muttaqina. Al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka apabila tuan-tuan nampak terjemahan perkata-perkata yang saya bagi tadi tuan-tuan, maka barulah kita boleh faham apa yang kita baca. Apa yang imam baca tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan kena tahu makna perkata ini tuan-tuan. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang. Zalika itulah al-kitabu. Kitab Al-Quran. La raiba fih. Ada apa dengan Al-Quran ini? La raiba fih. Tiada keraguan. Fihi. Di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Dan dia juga adalah sebagai petunjuk lil muttaqina. Kepada orang-orang yang beriman. Itu kita namakan sebagai terjemahan perkata tuan-tuan. Ya. Maksudnya apa makna-makna perkata yang kita jumpa ni? Itu yang pertama. Ya. Sekarang yang kedua tuan-tuan. Apa terjemahan mafhum pula tuan-tuan? Ya. Apa dia terjemahan mafhum? Terjemahan mafhum ini yang biasanya ada dekat tepi-tepi Al-Quran. Yang tu yang kita namakan sebagai terjemahan mafhum. Banyak Al-Quran sekarang dah ada tafsir-tafsir, ada terjemahan-terjemahan dekat tepi. Nak jelaskan apa makna ayat tersebut. Ya. Jadi kita selalu baca zalikal kitabu. Terjemahan mafhumnya Allah nak bagi tahu dekat kita pada malam ini. Zalikal kitabu. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca sekarang. Itulah Al-Quran. La raiba fih. Tiada keraguan di dalamnya. Langsung tidak ada keraguan kepadanya. Ya. Hudan lil muttaqin. Bahkan dia adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Zalikal kitabu. Itulah Al-Quran. Itulah kitab Al-Quran. La raiba fih. Tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Dan dia adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang tuan-tuan boleh tengok saya. Saya bagi sedikit tadabbur tuan-tuan. Tengok saya. Tengok saya tuan-tuan. Ni malam ni inilah keadaan kelas bahasa Arab saya. Jadi kadang-kadang saja kita buat live secara langsung dekat Facebook tuan-tuan. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Allah kata pada malam ini tuan-tuan, dalam ayat yang kedua yang tuan-tuan baca selalu tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan kitab yang kita baca. Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang kita baca tuan-tuan setiap hari tuan-tuan. Ya? Tanpa dinafikan tuan-tuan betapa hebatnya Al-Quran yang kita baca tuan-tuan. Allah kata apa? Zalikal kitabu. Itulah kitab tuan-tuan. Itulah Al-Quran tuan-tuan. La raiba fih. Langsung tiada keraguan. Langsung tiada keraguan. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti yakin 100%. 100% tuan-tuan. Tanpa kurang walaupun satu tuan-tuan. Kita perlu yakin bahawa Al-Quran itu merupakan kitab yang paling sempurna tuan-tuan atas dunia ini. Tak ada kitab yang lebih sempurna, hanyalah Al-Quran saja. Sebab apa? Sebab dia langsung daripada Allah. Langsung daripada Allah. Diturunkan melalui malaikat Jibril terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang ada dalam Al-Quran, sama ada kisahnya, sama ada peraturannya, sama ada nasihatnya, sama ada larangannya, sama ada perintahnya, semuanya pastinya adalah satu kebaikan untuk diri kita tanpa kita ragu tuan-tuan. Itulah orang yang beriman tuan-tuan. Ya? Dan yang terakhir Allah kata apa tuan-tuan? Al-Quran itu bukan setakat la raiba fih, langsung tiada keraguan kepadanya. Allah kata tuan-tuan, Al-Quran itu hudan lil muttaqin.
Allah kata Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Sifatnya ialah sebagai petunjuk. Sifatnya sebagai petunjuk, tuan-tuan. Maka macam mana kita nak dapat petunjuk? Maka kita kena ada ilmu. Kita kena belajar. Kita kena tanya orang-orang yang pakar berkenaan dengan Al-Quran ini. Ya? Jadi dia hudan, tuan-tuan, sebagai petunjuk, tuan-tuan, sebagai pedoman hidup kita. Sama ada di dunia ataupun kita nak menuju ke hari akhirat nanti, dia adalah hudan lil muttaqinah. Allah sebut pada penghujung ayat ini, lil muttaqinah, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat Al-Quran, tuan-tuan, memang dia petunjuk. Tapi yang akan nampak betul-betul dia petunjuk ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah. Orang yang dah serahkan diri 100% kepada Allah Ta'ala. Maka apabila dengar saja daripada Al-Quran, dengar saja daripada Al-Quran, tuan-tuan, maka dia terima dan dia pegang dan dia amalkan dalam kehidupannya. Maka itulah Al-Quran, tuan-tuan. Ya? Jadi Al-Quran, walaupun kita tak nampak sikit saja. Nampak macam sikit saja, Ustaz. Ya? Macam mana Allah kata Al-Quran tu petunjuk? Saya tak nampak pun. Jadi tak nampak tu kesilapan kita. Ya? Tak nampak itu kesilapan kita. Bukan Al-Quran itu yang silap. Jadi tuan-tuan, hari ini yang terakhir sebelum saya masuk tajuk kita, tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan, sama-samalah belajar, tuan-tuan. Tadah ilmu, cari guru, tuan-tuan, supaya kita boleh faham Al-Quran ini dengan sebaik mungkin, supaya Al-Quran itu menjadi hudan, tuan-tuan, petunjuk kepada diri kita, tuan-tuan. Boleh? Jadi, tulis dekat ruangan komen, kita minta dengan Allah Ta'ala pada malam ini, pada saat ini, tuan-tuan, Allah berikan kepada kita sentiasa ruang dan juga masa, tuan-tuan, untuk ada masa belajar Al-Quran. Tulis dekat ruangan komen. Allahumma amin. Tulis dekat ruangan komen. Jadi itu yang pertama yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ya? Tadabbur secara ringkas, peringatan secara ringkas, supaya tuan-tuan ingat, jangan buang Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran itu sangat penting, tuan-tuan. Al-Quran dusturuna. Ya, perlembagaan kita, tuan-tuan. Ya? Maka itulah yang akan menyelamatkan kita, bukan di dunia sahaja, tapi di hari akhirat, tuan-tuan. Boleh? Baik, alhamdulillah. Allahumma amin. Okey, itu mukaddimah, tuan-tuan. Mukaddimah kita pada malam ini. Okey, sekarang kita masuk kepada perbahasan kita, tuan-tuan. Ya, kita masuk kepada perbahasan kita. Jadi malam ni, tuan-tuan, kita nak bincang apa ni? Kita nak bincang isim tunjuk. Sekarang tengok dekat depan. Yang penting whiteboard saya, tuan-tuan, nampak dengan jelas. Ya? Okey, sekarang tengok saya, tuan-tuan. Malam ni, tuan-tuan, saya janji dengan tuan-tuan, kita nak belajar berkenaan dengan isim tunjuk. Ya? Kita nak tuan-tuan faham. Nak faham Al-Quran, kena faham bahasa Arab. Ya? Jadi dalam bahasa Arab ini, tuan-tuan, kita ada satu kalimah, satu perkataan yang kita namakan sebagai isim tunjuk. Isim tunjuk, tuan-tuan. Ataupun kita namakan sebagai isim isyarah. Sebut dekat rumah, tuan-tuan. Isim isyarah, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen, isim tunjuk, tuan-tuan. Itu mukaddimah kita pada malam ni. Jadi malam ni kita nak bincang berkenaan dengan apa? Kita nak bincang berkenaan dengan isim isyarah. Ya. Isim isyarah. Ya. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia isim tunjuk, tuan-tuan. Ya. Yang penting tuan-tuan boleh nampak whiteboard saya. Ya. Jadi malam ni kita nak tunjuk dekat tuan-tuan, macam mana kita nak kenal isim tunjuk, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak guna isim tunjuk kalau jumpa dalam Al-Quran. Boleh? Okey, alhamdulillah. Semua dah komen isim tunjuk pada malam ni. Ya? Jadi tajuk kita malam ini, isim tunjuk. Jangan lupa share video kita pada malam ini. Ya? Okey, sekarang tengok saya. Tengok saya, tuan-tuan. Tengok saya, tuan-tuan. Okey. Jadi, tuan-tuan, dalam bahasa Melayu, tuan-tuan, kita nak tunjuk macam mana, tuan?
Kita nak tunjuk kalau dekat kita kata ini kan. Ni baju tuan-tuan. Ini baju kan. Kita kata ni. Ringkasan daripada ini. Betul? Dan kalau kita nak tunjuk jauh. Mana Muhammad tu? Mana Muhammad tu? Bermakna itu tuan-tuan. Singkatan daripada itu. Boleh? Sama dalam bahasa Arab. Dia ada satu kalimah. Satu perkataan yang khusus yang kita boleh guna apabila kita nak tunjuk. Jadi apabila tuan-tuan pergi ke negara Arab, terutamanya orang yang nak pergi umrah, tuan-tuan, sama ada ke Mekah ataupun ke Madinah, maka kalau dia nak tunjuk macam mana? Kita nak kata tu, baju tu, saya nak baju tu. Ya? Ataupun saya nak baju ni, tak nak baju lain, saya nak baju ni saja. Maka macam mana kita nak kata itu ataupun ini, tuan-tuan? Boleh? Okey. Jadi itu tajuk perbahasan kita pada malam ini. Ya? Okey, sekarang tengok. Yang pertama, tuan-tuan kena faham, tajuk kita malam ini isim tunjuk. Jadi apa fungsi isim tunjuk? Fungsi kita nak tunjuk lah. Ya? Kita belajar pada malam ni, tujuannya macam mana kita nak tunjuk. Tu ataupun ni. Itu ataupun ini. Jadi itu kena faham pada malam ni. Okey. Sekarang, kita masuk lagi, tuan-tuan. Kita masuk lagi pada malam ini, tuan-tuan. Baik. Jadi apabila tuan-tuan dah faham, fokus kita pada malam ini ialah isim tunjuk, maka tuan-tuan kena faham pada malam ini, isim tunjuk itu ada dua jenis. Ada berapa jenis, tuan-tuan? Ada dua jenis. Yang pertama, isim tunjuk dekat. Isim tunjuk dekat. Ya? Biasanya isim tunjuk dekat orang Melayu kita pakai apa? Ini, tuan-tuan. Ya? Isim tunjuk dekat ini. Itu satu. Baik. Sekarang, yang kedua kita ada isim tunjuk jauh. Isim tunjuk jauh. Ya? Biasanya kita akan pakai kalau dalam bahasa Melayu itu. Ini dekat, itu jauh. Mana masjid? Tu. Mana rumah? Tu. Bermakna benda tu jauh daripada kita, tuan-tuan. Boleh? Okey. Sekarang saya nak ulang sekali lagi. Wajib faham pada malam ini, isim tunjuk ada dua. Satu isim tunjuk dekat, satu isim tunjuk jauh. Boleh? Jadi, yang dekat-dekat itu ini. Yang jauh-jauh tu itu. Boleh? Okey. Sekarang, tengok lagi dekat depan. Saya tak nak tanya lagi ni. Ya, saya tak nak tanya lagi. Tengok dulu. Tak habis lagi penerangan. Okey. Isim tunjuk dekat. Isim tunjuk dekat, tuan-tuan selalu jumpa yang paling popular ada dua. Ada berapa, tuan-tuan? Ada dua. Satu perkataan hadza. Sebut dekat rumah, tuan-tuan. Hadza. Ya, satu. Yang kedua, kita ada perkataan hazihi. Sebut dekat rumah, tuan-tuan. Sekali lagi. Yang pertama, hadza. Yang kedua ialah hazihi. Tengok betul-betul, tuan-tuan. Tengok betul-betul. Baik. Sekarang, tuan-tuan, dua-dua kalimah yang ada dekat depan tuan-tuan sekarang, hadza ke hazihi, tuan-tuan, terjemahannya sama. Terjemahannya sama. Apa dia, tuan-tuan? Tengok. Terjemahannya ialah ini. Hadza ini, hazihi pun ini. Tengok. Saya nak tunjuk ni, tuan-tuan. Saya nak tunjuk, tuan-tuan. Sekarang, persoalan yang paling penting. Ustaz, waktu mana saya nak pakai hadza? Waktu mana saya nak pakai hazihi? Mudah, tuan-tuan. Tengok saya, tuan-tuan. Sekarang saya nak tunjuk waktu mana nak pakai hadza, waktu mana nak pakai hazihi. Tengok saya betul-betul, tuan-tuan. Boleh? Okey. Sekarang, kita nak guna hadza, tuan-tuan. Ya? Kita nak guna hadza apabila kita nak tunjuk benda itu jantinanya muzakkar. Apa dia pula muzakkar ni? Tengok. Apabila kita nak guna hadza, tuan-tuan, hadza kita guna ketika mana benda yang kita nak tunjuk itu jantinanya muzakkar. Jantinanya jantan.
jantinanya lelaki. Macam mana kita nak kenal kalimah itu muzakkar ke muannas? Lelaki ke perempuan? Jantan ke betina? Dalam kelas saya dah ajar. Ya? Dalam kelas saya dah ajar. Macam mana kita nak kenal dengan mudah kalimah itu muzakkar, jantan ataupun lelaki? Mudah, tuan-tuan. Kalimah itu tidak ada ta marbutah. Ni, saya takut ada yang baru kali pertama ni. Tengok saya, tuan-tuan. Mana-mana kalimah, tuan-tuan, kita nak kenal dia muzakkar ke muannas, tuan-tuan tengok ta marbutah dekat belakang. Mana-mana kalimah yang tidak ada ta marbutah, tuan-tuan, maka kalimah itu dikira muzakkar. Contohnya apa? Contohnya ialah kalimah qalamun. Qalamun, tuan-tuan. Apa terjemahan qalamun? Terjemahannya ialah pen, tuan-tuan. Qalamun, pen, tuan-tuan. Muzakkar ke muannas? Jawapannya muzakkar, ustaz. Kenapa muzakkar? Sebab hujungnya tak ada ta marbutah. Apabila kalimah qalamun ini adalah muzakkar, maka kita nak guna hadza ke hazihi. Jawapannya kita guna hadza qalamun. Hadza qalamun, tuan-tuan. Kita nak guna hadza ketika mana kita nak tunjuk benda itu adalah muzakkar. Kalimah itu tak ada ta marbutah. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Itu yang pertama yang saya nak tuan-tuan faham. Jadi dalam kelas kita hari ini kita buat secara umum. Jadi yang dah belajar dengan saya biasanya mudah. Yang belum belajar baru nak cuba hadap. Jadi malam ni kita nak tunjuk dekat tuan-tuan berkenaan dengan isim tunjuk. Dan sekarang kita sedang fokus kepada isim tunjuk dekat ini. Kita ada dua kalimah. Satu haza, satu hazihi. Dua-dua terjemahannya ini. Boleh? Sekarang waktu mana nak pakai haza, waktu mana nak pakai hazihi, mudah. Tuan-tuan hanya pastikan jantinanya muzakkar ke muannas. Kalau muzakkar, pakai haza. Contohnya, haza qalamun. Jangan pakai hazihi qalamun. Boleh? Okey, alhamdulillah. Selesai. Semua kata jelas. Sekarang kita ambil yang kedua pula, tuan. Waktu mana pula nak pakai hazihi? Kita akan pakai hazihi ketika mana jantina benda yang kita nak tunjuk itu muannas. Apa dia pula muannas ni, ustaz? Muannas ialah perempuan. Perempuan ataupun betina, tuan-tuan. Ya. Jadi macam mana pula kita nak kenal kalimah tu muannas, ustaz? Macam mana kita nak kenal kalimah itu perempuan? Macam mana kita nak kenal kalimah itu betina? Mudah, tuan-tuan. Kalau muzakkar tadi tak ada ta marbutah. Kalau muannas mesti ada ta marbutah dekat belakang. Ya. Jadi mana-mana kalimah ataupun perkataan dalam bahasa Arab yang ada ta marbutah dekat belakang, maka kena faham kalimah itu jantinanya muannas. Jantinanya muannas, perempuan, betina, tuan-tuan. Maka ketika mana kita nak tunjuk, tuan-tuan, ketika itu mesti pakai hazihi. Mesti pakai apa? Hazihi, tuan-tuan. Contohnya kalimah apa? Contohnya kalimah madrasah. Madrasah, tuan-tuan. Ada ta marbutah ke tak ada? Ada. Madrasah maksudnya apa? Maksudnya sekolah. Madrasah, tuan-tuan, sekolah. Ustaz, sekolah nak kenal macam mana jantina? Jangan tengok jantina tu macam jantina kita manusia. Sekarang kita nak suruh tuan-tuan kenal macam mana nak kenal jantina perkataan bahasa Arab. Muzakkar ke muannas? Jantan ke betina? Caranya mudah. Saya minta tuan-tuan hanya tengok ada ta marbutah ke tak ada.
Madrasah. Madrasah, tuan-tuan. Ada tak ta marbutah? Ada, tuan-tuan. Bermakna jantina perkataan madrasah itu muzakkar ke muannas? Jawapannya muannas. Maka kalau kalimah madrasah itu muannas, maka kita nak pakai haza ke hazihi? Jawapannya, tuan-tuan, kena pakai hazihi, tuan-tuan. Orang Arab apabila kalimah itu muzakkar, haza qalamun. Kalau dia nak tunjuk benda yang muannas, tuan-tuan, jantinanya muannas, maka kena pakai hazihi, tuan-tuan. Haza qalamun, hazihi madrasah. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Tulis dekat ruangan komen. Jadi itu yang pertama. Mudah kan? Mudah, tuan-tuan. Saya nak tunjuk pada malam ini macam mana kita boleh jumpa dalam Al-Quran nanti. Tuan-tuan boleh tengok selepas haza. Kenapa Allah guna haza? Sebab kalimah selepasnya adalah muzakkar. Kalimah yang tak ada ta marbutah. Kenapa Allah pakai hazihi? Sebab apabila selepasnya, tuan-tuan boleh tengok kalimahnya ada ta marbutah ataupun jantinanya muannas, tuan-tuan. Jadi mudah ke tidak? Mudah, tuan-tuan. Tengok benda tu muzakkar ke muannas. Boleh? Faham, tuan-tuan? Alhamdulillah. Semua kata faham. Kalau faham. Kalau faham. Saya nak bagi soalan. Saya nak bagi soalan, tuan-tuan. Mudah aja. Ya? Tengok saya. Saya nak bagi soalan. Ya? Okey. Soalan yang pertama, tuan-tuan. Tengok. Saya nak tuan-tuan letak haza dengan hazihi saja. Tengok. Tengok saya, tuan-tuan. Tengok, jangan buat lagi, tuan-tuan. Yang pertama, saya nak tulis perkataan masjidun. Masjidun, tuan-tuan. Masjid, masjid lah. Semua tahu masjid, ya kan? Baik. Yang kedua, tuan-tuan. Saya nak bagi kalimah apa, tuan-tuan? Saya nak bagi kalimah mistorotun. Mistorotun. Mistorotun ini maksudnya pembaris. Ya, pembaris. Yang ketiga, tuan-tuan. Tengok lagi, tuan-tuan. Yang ketiga, saya nak bagi nama Fatimah. Fatimah. Ya. Dan yang keempat, tuan-tuan, saya nak bagi nama Muhammad. Muhammad, tuan-tuan. Okey, sekarang tulis dekat ruangan komen 4 jawapan. Dalam kelas saya ni, dia kena disiplin sikit, tuan-tuan. Kalau saya bagi 4 soalan, bermakna mesti ada 4 jawapan dekat ruangan komen. Siapa yang tak jawab 4, saya tak nak baca jawapan dia. Sekarang tengok dekat depan. Masjidun, mistorotun, Fatimatun, Muhammad. Tulis. Mana haza, mana hazihi. Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Masya Allah. Ya. Kak Siti Hajar. 1, 2, 3, 4. Terbaik. Fahamlah tu. Yang ni mudah je. Kak Maznah. Terbaik. Kak Maznah. Terbaik. Kak Siti Rohani. Terbaik. Kak Tuan Yusof Mansur. Terbaik. Tuan Haji Muhammad Dali. Terbaik. Kak Ratna. Terbaik. Tuan Ibrahim. Terbaik. Ya. Kak Nurmilah. Terbaik. Kak Ani. Terbaik. Alhamdulillah. Yang ni saya tak kisah sangat. Saya tak kisah sangat, tuan-tuan. Ya? Baik, alhamdulillah semua boleh jawab hari ni. Mudah, tuan-tuan. Tak ada yang susah apa. Semua orang boleh belajar bahasa Arab. Ya? Sebab itulah moto kelas saya, bahasa Arab ini mudah jika kena dengan caranya. Ya? Kita bagi yang mudah-mudah dulu bagi nampak, tuan-tuan. Boleh? Terbaik. Okey, dah. Semua dah jawab 4. Baru seronok, tuan-tuan. Ya? Jadi, tuan-tuan, yang pertama kena jawab apa? Jawab haza. Kenapa haza? Sebab Muhammadun muzakkar. Kenapa muzakkar? Sebab tak ada ta marbutah. Apabila benda yang kita nak tunjuk itu muzakkar, maka kena pakai haza. Jadi, haza masjidun. Jangan pakai hazihi masjidun. Nampak sangat tak belajar bahasa Arab. Boleh? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mistaratun. Muzakkar ke mu'annah? Mu'annah, Ustaz. Sebab ada ta marbutah. Maka jawapan kita yang kedua ialah hazihi.
Yang ketiga Fatimah. Fatimah tuan-tuan, laki ke perempuan? Perempuan, hujungnya ada ta marbutah, terang-terang tuan-tuan. Maka jawapannya hadhihi juga. Dan yang keempat Muhammad tuan-tuan, lelaki ke perempuan? Lelaki tak ada ta marbutah. Maka kalau muzakkar jawapannya ialah haza. Jadi itu tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan boleh faham pada malam ni dua perkara. Apa yang tuan-tuan boleh faham pada malam ini? Yang pertama, tuan-tuan boleh faham isim tunjuk dalam Al-Quran ada dua. Satu haza, satu hazihi. Ya? Tuan-tuan boleh faham selepas ini haza dengan hazihi terjemahannya ini, haza ini, hazihi pun ini. Jangan pelik tuan-tuan. Cuma kenapa waktu mana Allah pakai haza, waktu mana Allah akan pakai hazihi? Tuan-tuan boleh tengok, biasanya haza, selepasnya kalimah itu kalimah muzakkar, kalimah itu adalah kalimah yang tak ada ta marbutah, tuan-tuan. Kebiasaannya. Yang kedua hazihi, tuan-tuan boleh faham selepas ini apabila jumpa hazihi, kalimah yang berada selepasnya adalah kalimah muannas, kalimah perempuan. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Faham ke tak faham? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham tuan-tuan? Jadi itu yang pertama yang kita nak tunjuk dekat tuan-tuan. Yang ni mudah tuan-tuan. Ya. Yang ni tuan-tuan boleh senyum tuan-tuan. Dengar tu boleh jawab tuan-tuan. Boleh jawab sambil pejam mata tuan-tuan. Ya. Okey, dah selesai. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham tuan-tuan? Terbaik. Okey, dah selesai. Sekarang tuan-tuan kita nak bincang isim tunjuk jauh pula. Yang ni mencabar tuan-tuan. Yang ni lah yang saya nak fokuskan sikit tuan-tuan. Apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Ya? Okey. Baik, semua kata faham. Sekarang kita masuk kepada isim tunjuk jauh. Baik, tengok saya tuan-tuan. Tengok saya. Jadi tuan-tuan, untuk isim tunjuk dekat tadi, tuan-tuan hanya perlu pastikan, ya, tuan-tuan hanya perlu pastikan, ya, jantina benda yang kita nak tunjuk tu muzakkar ke muannas. Cukup. Tuan-tuan akan boleh jawab terus haza dan juga hazihi. Tengok saya. Ini kali pertama tuan-tuan tak pernah dengar ni tuan-tuan. Okey, tengok. Saya ulang sekali lagi. Isim tunjuk dekat, tuan-tuan hanya perlu tengok satu saja. Ya. Tuan-tuan hanya perlu lihat satu perkara saja, iaitu jantina kalimah tuan-tuan. Muzakkar ke muannas tadi kan? Maka apabila tuan-tuan kenal jantinanya muzakkar, maka tuan-tuan akan pakai haza. Dan apabila jantinanya muannas, maka tuan-tuan akan pakai hazihi. Betul tuan-tuan? Baik, sekarang kita nak bincang untuk isim tunjuk jauh ni. Dia tak sama macam isim tunjuk dekat. Tengok. Untuk isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Saya ulang sekali lagi tuan. Tengok saya. Siapa yang nak pandai pada malam ini, siapa yang nak jawab soalan saya pada malam ini, dia kena tengok betul-betul apa yang saya bagi tahu tuan-tuan. Tengok. Ya. Kelas kita sekejap je malam ni. Fokus kita isim tunjuk dekat, isim tunjuk jauh. Kemudian tutup kelas kita pada malam ni. Okey, tengok tuan-tuan. Sekali lagi. Isim tunjuk dekat, tengok satu je, jantina saja. Tuan-tuan terus nampak haza, nampak hazi. Tapi isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Saya ulang sekali lagi, tengok berapa perkara? Tengok dua perkara. Siapa yang tengok satu, confirm jawapannya salah. Saya kata satu ke dua? Dua, tuan-tuan. Tengok saya, tuan-tuan. Sekarang, apa yang pertama yang perlu kita tengok? Tengok, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan kena tengok ialah jantina kalimah. Sama je Ustaz. Sabar dulu. Itu baru yang pertama. Okey, tengok. Sekarang, tuan-tuan. Perkara yang pertama yang tuan-tuan kena tengok ialah jantina. Muzakkar ke muannas? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tengok satu je. Saya dah pesan tadi. Tengok dua. Apa pula yang kedua Ustaz? Yang kedua, tuan-tuan kena tengok kepada siapa yang tuan-tuan tunjuk. Ya?
Sebab tuan-tuan, isim tunjuk jauh ni tuan-tuan. Kita tunjuk tu tunjuk dekat seseorang. Jadi tuan-tuan kena tengok yang kedua, tuan-tuan nak tunjuk dekat siapa? Muhammad ke Ali? Kalau nak tunjuk Muhammad ada perkataannya, kalau nak tunjuk kepada Fatimah ada perkataannya. Jadi saya sebut tuan-tuan, saya nak tuan-tuan faham pada malam ini, apabila kita nak guna isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Yang pertama, benda apa yang kita nak tunjuk? Jantinanya muzakkar ke muannas? Satu. Kemudian tuan-tuan kena tengok kita nak tunjuk tu tunjuk dekat siapa? Tak ada orang yang kita nampak tuan-tuan, kita nak tunjuk tu kapal terbang. Kita nak tunjuk dekat anak kita biasanya kan. Itu kapal terbang tuan-tuan. Nak tunjuk dekat siapa? Nak tunjuk dekat anak. Tak ada orang yang tunjuk. Tu kapal terbang, dia pusnya. Nak tunjuk dekat siapa? Yang tu tak berapa nak sihat tuan-tuan. Ya? Jadi nak tunjuk tu kita nak tunjuk dekat seseorang. Ya? Jadi tuan-tuan kena pastikan satu benda apa yang kita nak tunjuk, yang kedua kepada siapa kita nak tunjuk. Apabila tuan-tuan nampak apa benda kepada siapa, confirm tuan-tuan boleh jawab soalan saya. Okay, tengok. Yang pertama. Benda yang kita nak tunjuk tu muzakkar ke muannas? Kalau muzakkar, contohnya masjid. Tu masjid. Masjid, tuan-tuan. Ada ta marbutah ke tak ada? Tak ada. Kalau masjid itu tak ada ta marbutah, bermakna masjid itu muzakkar ke muannas? Muzakkar. Kalau muzakkar, tuan-tuan kena guna perkataan zali. Sebut dekat rumah. Zali. Itu mukaddimah tuan. Tak selesai lagi. Zali. Jadi benda yang kita nak tunjuk itu muzakkar. Masjid, kitab, apa lagi tuan-tuan? Ya? Masjid, kitab, Al-Quran. Ya, perkataan yang kita nak tunjuk itu muzakkar, maka kita perlu pakai zali. Kita perlu pakai apa tuan-tuan? Perlu pakai zali. Terima kasih. Air saya dah sampai. Jadi apabila benda yang kita nak tunjuk itu muzakkar, maka kena pakai zali. Satu. Yang kedua, tuan-tuan. Tengok pula, tuan-tuan. Kalau benda yang saya nak tunjuk itu muannas, yang ada ta marbutah dekat belakang. Contohnya apa? Madrasah ada ta marbutah. Sayyarah ada ta marbutah. Sa'ah ada ta marbutah, tuan-tuan. Perkataan yang saya nak tunjuk itu muannas. Perempuan, tuan-tuan. Fatimah, tuan-tuan. Ya? Maka ketika mana kita nak tunjuk benda itu adalah muannas, maka tuan-tuan kena pakai perkataan til. Sebut dekat rumah. Til. Ya? Til, tuan-tuan. Ya? Jadi perkara yang pertama tugas tuan-tuan ialah kena tengok benda yang kita nak tunjuk itu jantinanya muzakkar ke muannas. Muzakkar zali. Muannas til, tuan-tuan. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, tengok. Ni sekarang saya nak tunjuk ni. Sekarang saya nak tunjuk tuan-tuan dekat seseorang. Siapa ni? Ya. Saya nak tunjuk masjid, saya nak tunjuk sekolah, saya nak tunjuk kereta, saya nak tunjuk bangunan, saya nak tunjuk rumah, saya nak tunjuk apa saja tuan-tuan dekat lelaki Muhammad. Muhammad lelaki ke perempuan? Lelaki. Sekiranya kita nak tunjuk itu kepada lelaki, maka tuan-tuan kena pakai perkataan ka. Ka ini untuk lelaki, tuan-tuan. Saya nak tunjuk masjid dekat Muhammad. Ka. Saya nak tunjuk rumah dekat Muhammad. Ka. Itu merujuk kepada seorang lelaki. Boleh? Contoh saya nak tunjuk masjid. Sekali lagi, masjid tu saya nak tunjuk masjid, tuan-tuan. Soalan yang pertama, masjid tadi muzakkar ke muannah? Muzakkar. Kalau masjid itu muzakkar, zali ketil. Zali, ustaz. Sebab masjid muzakkar, tak ada ta marbutah.
Sekarang, tengok. Saya nak tunjuk masjid dekat Muhammad, tuan-tuan. Muhammad lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau lelaki, ka. Maka kita kena kata, zalika masjid. Maksudnya, tu Muhammad. Tu Muhammad, masjid. Jadi tuan-tuan kena faham tu. Apabila ada ka. Sekarang kita guna itu, kita nak tunjuk pada lelaki. Boleh? Contoh yang kedua, tuan-tuan. Jadi, zalika. Sekarang, kalau kita nak tunjuk benda yang mu'annas pula. Contohnya apa? Madrasah. Tengok saya dulu. Madrasah, tuan-tuan. Ada ta marbutah ke tidak? Tak ada, tuan-tuan. Kalau ada ta marbutah, bermakna jantinanya muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. Kalau mu'annas, kena pakai zali ke til? Zali ke til? Til. Baik, sekarang. Saya nak tunjuk sekolah tadi dekat Muhammad juga. Muhammad laki ke perempuan? Lelaki. Maka ka ke ki, tuan-tuan. Ka, tuan-tuan. Maka kita kena kata tilka madrasah. Tilka madrasah. Kita kena faham. Til itu kita nak tunjuk madrasah. Ka itu kita nak tunjuk kepada Muhammad. Sebab tu saya kata, kena faham dua perkara. Benda apa yang kita tunjuk, kepada siapa kita nak tunjuk. Boleh? Sekarang. Tu kalau Muhammad, Ustaz. Kalau lelaki, kalau perempuan. Tengok pula, tuan-tuan. Kalau kita nak tunjuk kepada Fatimah. Fatimah lelaki ke perempuan? Lelaki perempuan kan? Maka tuan-tuan kena pakai ki. Kena pakai ki, tuan-tuan. Ya? Ki ini untuk seorang perempuan. Kita nak tunjuk sekolah dekat Fatimah, ki. Kita nak tunjuk kedai dekat Fatimah, ki. Kita nak tunjuk kereta dekat Fatimah, ki. Itu untuk perempuan. Nampak? Sekarang, saya bagi contoh lagi. Saya nak tunjuk Quran tu, Quran yang ada dekat situ, dekat Fatimah. Fatimah tanya saya, Ustaz, mana Al-Quran saya? Tu. Maka saya kena kata apa? Saya kena kata, zaliki. Zaliki Al-Quran. Kenapa saya pakai zali? Sebab Al-Quran itu muzakkar. Saya pakai ki sebab apa? Saya nak tunjuk dekat Fatimah. Nampak? Ataupun Fatimah tanya saya, Ustaz, mana sekolah? Mana madrasah? Maka saya akan kata dekat Fatimah, tilki madrasah. Tilki madrasah. Kenapa saya pakai til? Sebab benda yang saya nak tunjuk itu madrasah mu'annas. Ada ta marbutah. Dan saya pakai ki sebab saya nak tunjuk dekat Fatimah. Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak, tuan-tuan? Ya? Sekejap je masa. 1 jam, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak, tuan-tuan? Ya? Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak ni? Jawab, tuan-tuan. Jangan tak jawab. Kelas saja dia wajib respon. Tak respon, tak seronok, tuan-tuan. Ya? Okey, nampak ke tak nampak? Nampak, Alhamdulillah. Okey, sekarang tengok. Walaupun dah nampak, saya nak ulang sekali lagi. Saya nak bagi contoh pula, tuan-tuan. Saya nak bagi contoh supaya lebih nampak, tuan-tuan. Ya? Sebab kebiasaan antara masalah orang yang belajar bahasa Arab, nampak Ustaz, nampak dekat sini je. Tapi waktu saya bagi latihan nanti, kita boleh tengok. Tuan-tuan betul-betul nampak ataupun buat-buat nampak. Itu kebiasaan dalam kelas saya. Jadi saya dah bagi tahu dalam kelas saya. Saya paling tidak suka orang yang belajar bahasa Arab, dia kata nampak, dia kata faham, dia kata jelas dekat sini je. Tapi waktu saya minta dia tulis jawapan, tak nampak, Ustaz. Kenapa? Sebab tak faham lagi dah tu. Boleh? Okey, sekarang saya bagi nampak lagi, tuan. Sebelum saya bagi latihan. Contoh, tuan. Saya nak tunjuk rumah, tuan-tuan. Rumah, tuan-tuan. Rumah dalam bahasa Arab, kita panggil dia baitun. Baitun. Rumah, tuan-tuan. Baitun, rumah, tuan-tuan. Boleh? Sekarang, saya nak tunjuk rumah ini dekat siapa? Saya nak tunjuk dekat siapa ni, tuan-tuan?
dekat Fatimah. Fatimah pakai tudung, tuan. Fatimah. Ni Fatimah, tuan. Baik, sekarang tengok dekat depan, tuan. Sekarang saya nak tuan-tuan guna nampak tapi keliru. Nampak Kak Zainab. Kak Zainab dah berapa kali belajar dengan saya tu. Dah khatam asas, dah khatam lanjutan. Ya, okey, tengok saya. Tengok saya Kak Zainab. Okey. Sekarang kita nak guna isim tunjuk. Saya dah bagi tahu tadi. Apabila kita nak guna isim tunjuk zalika ke zaliki ke tilka ke tilki ke, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Yang pertama, benda apa yang kita nak tunjuk. Yang kedua, kepada siapa kita nak tunjuk. Boleh? Sekarang saya nak tanya. Baitun. Baitun. Muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Sebab tak ada ta marbutah. Saya ulang sekali lagi. Sekarang kita nak tunjuk rumah dekat Fatimah. Rumah ini dalam bahasa Arab, muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Sebab tak ada ta marbutah, Ustaz. Kalau tak ada ta marbutah, dia adalah muzakkar. Kalau muzakkar kita nak pakai zali ketil, kita kena pakai zali. Jangan pakai til, tuan-tuan. Zali ini sebab benda yang kita nak tunjuk itu muzakkar. Habis tu, Ustaz, kalau mu'annas pakai til. Sekarang baitun, muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Maka kena pakai zali. Satu. Sekarang, saya nak tunjuk, tuan-tuan, rumah ini dekat siapa? Dekat Fatimah. Fatimah laki ke perempuan? Perempuan. Kalau perempuan, kita nak pakai ka ke ki? Pakailah ki. Maka apabila zali tambah ki, tuan-tuan, maka jawapan kita, tuan-tuan, kita kena kata zaliki baitun. Zaliki baitun. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Nampak, tuan-tuan? Saya dapat apa maksud saya, dua perkara yang kita kena tengok. Benda yang kita nak tunjuk, kepada siapa kita nak tunjuk. Maka kalau muzakkar pakai zali, maka kepada siapa kita nak tunjuk, perempuan sekarang, maka kena pakai ki. Maka tuan-tuan boleh faham dah sekarang. Kenapa dalam Al-Quran Allah tak guna zaliki ataupun tilki. Tapi Allah guna zalika, tilka. Ka tu merujuk pada siapa? Nanti kita bahas, tuan-tuan. Yang tu saya nak bincang dengan tuan-tuan. Boleh? Faham ke tak faham, tuan-tuan? Jawab. Okey, terbaik semua kata faham. Sekarang saya bagi latihan. Saya bagi latihan, tuan-tuan, ya. Saya bagi 2 je latihan, tuan-tuan. Tak nak banyak, sikit je. Yang pertama. Tengok, yang pertama. Yang pertama, tuan-tuan, saya nak tunjuk apa ni? Saya nak tunjuk masjid. Ni masjid, tuan-tuan. Mana masjid saya? Masjid. Masjid, ya. Ini adalah masjid, tuan-tuan. Simbol, tuan-tuan, ya. Saya nak tunjuk masjid, tuan-tuan. Ya. Saya nak tunjuk masjid ni dekat siapa? Saya nak tunjuk masjid ini dekat Muhammad. Tengok dulu dekat depan. Tengok dulu dekat depan, tuan-tuan. Okay. Sekarang saya nak tunjuk siapa? Nak tunjuk masjid dekat siapa? Dekat Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan. Tengok saya. Tengok saya yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua, saya nak tunjuk apa? Saya nak tunjuk kereta, tuan-tuan. Saya nak tunjuk kereta. Inilah kereta, tuan-tuan. Lebih kurang, tuan-tuan, ya. Kereta dalam bahasa Arab dipanggil sayyarah. Sayyarah, tuan-tuan. Okay, tengok betul-betul. Saya nak tunjuk kereta ini dekat siapa? Saya nak tunjuk dekat Fatimah. Fatimah. Sekarang, tuan-tuan, saya nak tuan-tuan jawab dekat ruangan komen 2 soalan saya. Bermakna mesti ada 2 jawapan, tuan-tuan.
Mesti ada dua jawapan dekat ruangan komen. Yang pertama, tuan-tuan nak pakai zalika ke zaliki ke tilka ke tilki. Samalah yang kedua. Zalika ke zaliki ke tilka ke tilki. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Yang pertama, jawapannya apa? Yang kedua, jawapannya apa? Ahsantum. 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 Bukan tak nampak mudah je. Kan? Saya buat kuis dalam Telegram kan? Hari ni boleh nampak, tuan-tuan. Ya? Bukan susah, tuan-tuan. Ya? Setiap minggu tu ada episod-episod yang kita nak fokuskan. Ya? Jadi, dalam Telegram kalau saya buat latihan, ya? Dalam Telegram kalau saya buat latihan. Kalau kita dah belajar, jawab. Kalau tak belajar, jangan dulu. Ya? Tapi hari ni semua belajar, tuan-tuan. Semua dah belajar dengan saya. Kalau saya buat latihan dalam Telegram, buat kuis dalam Telegram saya, jangan lupa jawab. Boleh? Terbaik. Semua jawab sama, tuan-tuan. Tengok. Bukan tak pandai. Kan? Walaupun kali pertama tuan-tuan belajar dengan saya, confirm boleh jawab pada malam ni. Sebab apa? Kita dah faham. Oh, selama ni saya duk ingat Ustaz, zalika tilka, zalika tilka. Rupa-rupanya ada juga zaliki. Ya. Sebab ka ataupun ki dekat belakang itu merujuk kepada siapa kita nak tunjuk. Ya. Jadi walaupun tak ada dalam Al-Quran, bukan bermakna tak ada zaliki, tak ada tilki. Nampak? Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita mesti belajar. Kuncinya belajar. Dah belajar, jelas tuan-tuan. Terbaik, semua jawab sama. Maka saya boleh bagi jawapan tuan-tuan. Tengok, jawapannya kena tengok satu-satu. Yang pertama, masjid. Masjid benda yang kita nak tunjuk. Muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Kalau muzakkar, kena pakai zali. Nak tunjuk dekat siapa? Nak tunjuk dekat Muhammad, Ustaz. Muhammad laki ke perempuan? Lelaki. Maka kena pakai ka. Zalika masjid. Maka tuan-tuan kena faham. Apabila dengar orang Arab kata zalika masjid, dia nak tunjuk benda apa kepada siapa? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak tunjuk pula tuan-tuan sayyarah. Nak tunjuk sayyarah pula tuan-tuan. Sayyarah kereta tuan-tuan. Muzakkar ke mu'annah? Mu'annah Ustaz. Kalau mu'annah, zali ke til tadi? Jawapannya ialah til. Kenapa pakai til? Sebab benda yang kita nak tunjuk mu'annas. Sekarang saya nak tunjuk kereta ni dekat siapa? Fatimah. Fatimah laki ke perempuan? Perempuan. Kalau perempuan ka ke ki? Jawapannya ki. Maka tilki sayyarah. Tulis dekat ruangan komen. Siapa yang faham semua apa yang kita belajar pada malam ini, jawablah Alhamdulillah. Jawab dekat ruangan komen. Jawab dekat ruangan komen. Okey. Baik, ada yang tanya link Telegram. Siapa yang nak masuk link Telegram, WhatsApp saya. WhatsApp saya ataupun WhatsApp Ustaz Amir. Ya? Okey, sekarang jawab soalan saya. Jawab dekat ruangan komen. Siapa yang faham semua pada malam ini, jawab Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Okey. Jadi, apabila tuan-tuan dah nampak pada malam ini, fokus kita pada malam ni isim tunjuk. Dan kita bincang baru mukaddimah pada malam ni. Baru mukaddimah ni. Jangan kita masuk semua. Tak sempat, tuan-tuan. Ya? Tak sempat. 3 jam pun tak habis. Kita nak sentuh perlahan-perlahan. Yang pertama, nak suruh faham dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab ada isim tunjuk. Tuan-tuan selalu jumpa haza. Tuan-tuan selalu jumpa hazihi. Ya? Haza, hazihi. Ya? Tuan-tuan jumpa dua-dua ni. Ada dalam Al-Quran. Ya? Dan tuan-tuan pernah jumpa zalika. Tuan-tuan pernah jumpa tilka. Dan tuan-tuan tak jumpa rasanya zaliki ataupun tilki. Kan? Yang penting tuan-tuan boleh nampak pada malam ini. Oh, rupa-rupanya dua kalimah ini tuan-tuan, semua ini adalah isim tunjuk. Apabila kita nak tunjuk, maka wajib faham pada malam ini
benda itu penting. Nampak tuan-tuan? Ya? Benda itu penting supaya kita beri perhatian betul-betul pada perkara tersebut. Ya? Hadza, hadhihi, tilka, zalika, tuan-tuan. Bermakna benda itu penting dalam Al-Quran. Boleh? Okey, sekarang. Sekarang tuan-tuan dah faham isim tunjuk dekat, isim tunjuk jauh. Apa kaitan dengan ayat Quran kita pada malam ni? Sekarang tuan-tuan tengok balik ayat Quran kita. Sekarang soalan saya tuan-tuan. Saya nak tanya balik tuan-tuan. Dalam ayat kita yang kedua tadi. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Soalan saya tuan-tuan. Soalan saya tuan-tuan. Mana perkataan isim tunjuk dalam ayat kita yang kedua pada malam ini? Jawab tuan-tuan. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Mana ayat kita, mana kalimah isim tunjuk dalam ayat yang kita bincang pada hari ini tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tengok mana dalam ayat kita tuan-tuan? Mana tuan-tuan? Ahsantum. 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 Jadi yang kita nak fokuskan pada malam ini ialah zalika, tuan-tuan. Ni. Ini yang kita nak fokuskan pada malam ini. Ada perkataan zalika, tuan-tuan. Okey, sekarang tengok saya, tuan-tuan. Tengok, tuan-tuan. Malam ini, tuan-tuan, Allah guna perkataan apa? Allah guna perkataan zalika, tuan-tuan. Dah belajar ke belum tadi? Dah. Soalan saya yang seterusnya. Jawab lagi soalan saya. Zalika yang kita nampak pada malam ini. Ini isim tunjuk dekat ke isim tunjuk jauh? Tulis dekat ruangan komen. Zalika yang kita nampak pada malam ini. Dia isim tunjuk dekat ke isim tunjuk jauh? Ini ulang kaji, tuan-tuan. Ya? Nampak faham? Alhamdulillah, jelas, terang, benderang. Sekarang saya nak tanya balik. Ayat kita pada malam ini, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada kalimah zalika. Isim tunjuk jauh ke isim tunjuk dekat? Ahsantum. Ahsantum. Dia adalah isim tunjuk jauh, tuan-tuan. Jadi kalau isim tunjuk jauh, maka terjemahan zalika ini ke itu? Tulis dekat ruangan komen. Itu yang kedua. Sekarang soal jawab, tuan-tuan. Sebab kita nak pergi kepada penutup, tuan-tuan. Sebelum tamat kelas saya, tuan-tuan mesti faham, tuan-tuan. Sekarang semua jawab jauh. Kalau kita kata zalika isim tunjuk jauh, maka terjemahan zalika pada malam ini. Ini ke itu? Terbaik. Zalika pada malam ini, dia adalah itu. Jadi tuan-tuan, kita dah belajar tadi, tuan-tuan. Kita dah belajar. Kalau betul zalika itu adalah isim tunjuk jauh, maka ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita faham ni. Ya, sebab kita nak faham Al-Quran betul-betul kan? Kenapa Allah guna zalika pada malam ini? Kenapa Allah tak guna tilka? Kenapa Allah tak pakai haza? Kenapa Allah tak pakai hazi? Tapi Allah pakai zalika pada malam ini. Maka kita nak tuan-tuan faham pada malam ini. Apabila tuan-tuan dah kenal zalika isim tunjuk jauh, maka kita dah belajar tadi. Isim tunjuk jauh perlu lihat dua perkara. Yang pertama, Allah guna zali. Allah guna zali pada malam ini. Allah tak guna til, tuan-tuan. Bermakna, tuan-tuan, malam ini benda yang Allah nak tunjuk kepada kita, tuan-tuan, benda itu muzakkar ke muannas? Cuba jawab. Ni ulang kaji balik. Ya? Tadi dah belajar, dah jelaskan, dah detail.
Sekarang giliran tuan-tuan jawab soalan saya. Nak pandai jawab soalan saya. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah belajar tadi tuan-tuan, apabila isim tunjuk jauh, kita perlu lihat dua perkara. Yang pertama, malam ini Allah pakai zali. Allah pakai zali. Bermakna benda yang nak ditunjukkan itu muzakkar ke muannas? Terbaik. Terbaik tuan-tuan. Jawapannya, benda yang kita nak ditunjukkan pada malam ini ialah muzakkar. Sekarang Allah nak tunjuk apa? Allah nak tunjuk Alkitab. Alkitab tu muzakkar ke muannas? Muzakkar tuan-tuan. Sebab itulah Allah pakai zali pada malam ini. Sama ke tidak macam kita belajar tadi? Sama. Maka kena faham apabila Allah guna zali, maka tuan-tuan kena cari benda apa yang muzakkar yang Allah tunjuk dalam ayat kita. Maka malam ini Allah tunjuk kepada kita Alkitab. Alkitab kalimah yang muzakkar sebab tak ada ta marbutah. Maka sebab itulah Allah pakai zali. Boleh? Sekarang yang kedua. Yang kedua tuan-tuan. Sekarang selepas zali Allah guna apa? Allah guna perkataan ka. Ka tuan-tuan. Sekarang saya nak tanya. Kalau ka tuan-tuan, Allah nak tunjuk kitab itu kepada seorang lelaki ke seorang perempuan tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Sekarang Allah kata zalika al-kitabu. Zalikal kitabu tuan-tuan. Allah guna ka, bukan ki. Bermakna ka ini tuan-tuan nak ditujukan kepada seorang lelaki ke seorang perempuan? Cuba jawab tuan-tuan. Terbaik tuan-tuan. Jawapannya ialah kepada seorang lelaki. Soalan saya tuan-tuan. Soalan saya tuan-tuan. Siapakah lelaki yang dimaksudkan dalam ayat Quran kita tuan-tuan? Ni. Siapakah lelaki yang dimaksudkan dalam ayat kita? Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Siapakah dekat sini sebenarnya tuan-tuan? Siapakah seorang lelaki yang dimaksudkan dalam ayat Quran kita tuan-tuan? Cuba jawab tuan-tuan. Sebab saya nak tunjuk kenapa tuan-tuan jarang ataupun tak pernah jumpa zaliki, tilki. Kenapa? Siapa lelaki tersebut tuan-tuan? Cuba jawab tuan-tuan. Allah tunjuk kitab tu, tunjuk dekat siapa tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Ahsantum. Ahsantum tuan-tuan. Jawapannya Allah nak tunjuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun dekat siapa? Turun dekat siapa? Siapa yang terima wahyu Al-Quran tu siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad. Jadi ketika mana nak diturunkan ayat Quran itu tuan-tuan, nak diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka sebab itulah kita selalu jumpa dalam Al-Quran zalika tilka, zalika tilka. Kenapa tak ada ki ni Ustaz? Sebab ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Faham ke tidak tuan-tuan? Maka apabila dituju kepada Nabi Muhammad, maka ingat ketika itu dia ditujukan kepada kita semua. Kenapa? Sebab kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bahasa Melayu kita lah. Hey semua. Tengok tu kitab tu Al-Quran itu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tiada keraguan langsung dalam Al-Quran tersebut, bahkan dia adalah hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tulis dekat ruangan komen. Siapa yang faham tuan-tuan? Siapa yang jelas pada malam ini? Jawablah subhanallah. Jadi ini adalah siri yang pertama. Ya. Ini adalah siri yang pertama tuan-tuan.
untuk isim tunjuk, tuan-tuan. Ya. Dan malam ni kita baru bincang untuk mukaddimahnya. Ya. Untuk satu, untuk seorang. Ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan buat sesi yang kedua. Tulis dekat ruangan komen. Nak ke tak nak? Tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah kita akan buat sesi yang kedua. Nak ke tak nak, tuan-tuan? Kita akan tambah sikit pada malam ni. Ya, kita akan tambah sikit pada minggu hadapan. Iaitu untuk tunjuk ramai ataupun banyak. Itu minggu depan. Tulis dekat ruangan komen. Nak ke tak nak, tuan-tuan? Kalau tak nak, Alhamdulillah. Berhenti setakat ni. Kalau nak, insyaAllah kita akan jumpa pada hari yang sama. Hari Khamis. Jam 8 malam. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Ya. Jadi saya doakan semua kata minat rasa untuk belajar bahasa Arab. Jadi kita belajar bahasa Arab ni bukan untuk bangga kita ni pandai bahasa Arab. Tidak. Kita belajar bahasa Arab supaya kita boleh nampak apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran bahasa Arab, tuan-tuan. Bahasa Arab. Maka nak pandai, nak jelas, nak terang, kena belajar bahasa Arab. Ya. Dan kelas kita adalah bahasa Arab Al-Quran. Beza tak dengan bahasa Arab yang biasa? Dia tak jauh beza. Cuma kita boleh jelaskan, kita boleh terangkan, tuan-tuan, apa yang dimaksudkan apabila jumpa perkataan tersebut dalam Al-Quran. Macam mana kita nak faham, tuan-tuan? Boleh, tuan-tuan? Baik. Jadi, sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat manfaat daripada pertemuan ringkas ini, tuan-tuan. Ringkas-ringkas pun 1 jam. Ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua boleh nampak pada malam ini rupa-rupanya ada isim tunjuk dan kita kena jelas apa maknanya, macam mana kita nak faham, macam mana kita nak guna, tuan-tuan, insya-Allah. Ya. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Ya. Salam daripada saya. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa share, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan, tulis dekat status kita, kelas sambungan sesi yang kedua pada minggu hadapan, hari Khamis, jam 8 malam juga, tuan-tuan. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا علمنا صنعة أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا علمنا أن نزرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا نشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا نتنافس بالهمم العليا وطلاب القمة دافعنا ونسارع في الخيرات بلا كلل والفائز أسرعنا تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا